Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur dengan kehidupan yang diberikan kepadanya, dengan nikmat yang masih lagi kita rasakan, yakni nikmat kehidupan dan nikmat kesihatan. Dan di antara nikmat yang Allah beri yang perlu kita syukur adalah nikmat kelapangan kita dan juga nikmat Islam yang paling amat berharga untuk kita. Diikuti kalau ulama sunnah, ulama-ulama dahulu mengatakan ya, nikmat iman dan Islam ataupun nikmat sunnah. Baik, jadi alhamdulillah kita pun berada dalam keadaan yang mana kita mengharapkan Allah meredai kita. Allah menjadikan kita di antara hamba-hamba yang terbaik. Allah menjadikan diri kita sebagai hamba-hamba yang diberikan kelapangan kehidupan, kelapangan masa dan kelapangan diri kita dalam siri menuntut ilmu. Dan khabar gembira kepada penuntut ilmu, ya, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha dalam siri menuntut ilmu dan mencari keredaan Allah ini, maka Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Dan kita mengharapkan Allah memudahkan kita semua jalan ke syurga, yang mana ianya merupakan satu jalan yang amat berharga bagi kita. Baik, jadi kita akan sambung pelajaran kita yang telah kita pelajari pelajaran yang lepas. Masih lagi berkisar dalam bab berdusta dalam gurauan tidak dibenarkan. Dan sekarang kita masuk dalam bab yang baru, ya, muka surat 244, hadis yang ke-74. Kafarah dosa ghibah, ya. Kafarah yakni penghapusan dosa ghibah. Kafarah yakni penghapusan dosa ghibah. Apakah kafarah itu? Kafarah ialah penghapusan dosa. Al-ghibah, ghibah ni kita dah bahaskan terlalu banyak, ya, banyak kali kita bahaskan berkaitan dengan ghibah, ya. Banyak sekali kita bahaskan berkaitan dengan ghibah. Yang masih lagi yakni mengumpatlah, senang cerita, ya, mengumpat, ya, mengatakan hal-hal yang tidak disenangi oleh sahabat ataupun orang yang kita umpat itu. Kalau kita bicara kat dia, dia tak suka, tu dia ribah. Kalau suka, tak menjadi masalah. Tetapi tengok kepada bicara kita betul ke tidak. Kalau suka, ya, saja nak jet dia, saja nak angkat dia, maka di sana ada masalah lain pula. Ya, tetapi ribah ini yang disebutkan ialah mengumpat dia, sama ada dalam benda yang baik ataupun buruk. Dia suka, dia tak suka, maka itu dikategorikan ribah. Sama ada perbuatan, perkataan dan ucapan atau gaya dia, semua tu diambil kira. Ya, diambil kira kerana apa? Kerana kadang-kadang kita mengumpat tubuh badan dia, sedangkan Allah dah jadikan begitu. Nak buat macam mana? Hitamnya dia, kan. Sedangkan itu kejadian yang Allah jadikan mengikut keturunan anak Adam ini yang berbagai-bagai, ya, dan juga perbuatan dia, gaya dia. Kecuali kalau gaya tu dibuat saja-saja dia yang buatnya, seharusnya gaya tu bukan gaya dia, ialah manusia lelaki dijadikan dirinya pondan, maka dia bergaya, itu ada perbicaraan yang lain. Tetapi ribah ini adalah satu benda yang besar di sisi Allah. Termasuk kabair, dosa besar. Ingat tuan-tuan dan perempuan, ribah ini termasuk dosa besar yang besar. Dia bukan lelaki dan perempuan sahaja, tetapi lelaki pun banyak yang melakukan ribah. Ya, suatu perkara yang kamu tidak senangi. Okey, kita akan tengok hadis ini. Namun al-ghibah, engkau menyebut tentang saudaramu sesuatu yang dibenci olehnya meskipun tidak di hadapannya. Tu dia definisi ribah. Kalau kita tengok dalam kosa kata tu, ya, bahawa al-ghibah, engkau menyebut tentang saudaramu sesuatu yang dibenci olehnya. Okey, meskipun tidak di hadapannya. Baik,
Pada hari ini kita bicarakan hadis yang pertama, hadis ke-74 dari Anas Ibnu Malik dari Nabi SAW. Baginda bersabda, kafaratu man irtabtahu an tastaghfir lahu. Kafarah, denda darimu orang yang telah engkau ghibah adalah engkau harus mohon keampunan baginya. Hadis riwayat Al-Harith Ibnu Uthamah dengan sanadnya yang dhaif. Namun hadis ni dhaif. Ya, saya dah check dah. Kedudukan hadis ini adalah dhaif, maka bagaimana kalau dhaif itu ya seharusnya kita lakukan? Kalau tak ada hadis yang sahih, bagaimana perlu kita lakukan? Dan ianya sudah terdapat di dalam hadis-hadis yang sahih yang disebutkan berkaitan dengan riba. Ya. Pertama kita bahaskan riba ini termasuk dalam kabairuz dzunub, dosa besar. Masukkan dalam minda tuan-tuan dan puan-puan, kabair ghibah mengumpat itu dosa besar. Menyebut peribadi hal manusia yang dibenci dosa besar. Tak kira dia suami ke, isteri ke, kawan ke, mak, ayah ke, apa semua. Ya. Kecuali bab anak tu biasanya kita akan menyebut ada benda-benda dia tak menjadi masalah. Tapi anak menyebut mak ayah tu ada masalah. Ya, ayah sebut mak, ibu dan ayah menyebut hal anak-anak tu biasanya ada masalah lain. Ya, masalah dari pembentukan tarbiyah apa, perbetulan apa semua tu. Tetapi kalau mak ayah, anak-anak menyebutkan pasal mak ayah, berhati-hati. Kenapa? Ditakuti riba lagi besar jika dia mengaibkan mak ayah dia secara rambang di depan orang ramai. Ya, berdosa kabair. Hak anak pada mak tu dia lain sikit, seperti mana hak isteri pada suami. Dia kena berhati-hati, jangan dia sebut keburukan suami pada orang-orang lain ni. Kenapa? Kalau tak puas hati pada suami, bawa mahkamah. Itu je kaedah dia. Bukan pergi ke si fulan A, si fulan B, si fulan C. Ya, melalui pengalaman kita, dia mengumpat, lepas tu perempuan tu pula mengumpat, dibagi tahu, dia pula menghangatkan suasana. Dan akhirnya sampai si lelaki ni bercerai dengan isteri dia, perempuan tu mengambil alih tempat isteri dia. Padan muka. Ya, buatlah mula-mula dengan ribah, mengumpat cara yang begitu. Okay. Oleh kerana itu jangan bincang dalam perbicaraan ribah ini ataupun ngumpat ini, berbincang antara satu sama lain pada orang yang betul-betul amanah. Jangan, tuan-tuan dan perempuan, jangan sangka semua orang amanah. Tak. Ya, semua tak amanah. Letakkan dalam minda kita dalam bab ribah ini kepada orang yang tertentu. Bagi kita suami isteri ke mahkamah, itu yang terbaik. Minta penyelesaian di mahkamah. Kalau benda tu terlampau kritikal sangat. Kalau benda tu teknikal, maafkanlah saja. Ya, dengan sifat cemburu kita ke, sifat kesalahan suami itu, maafkan saja. Begitu juga si suami tidak boleh meribahkan isteri dia pada orang sesuka hati. Tak boleh. Kenapa? Kerana orang tengah ni biasanya kalau tidak amanah, sakit. Ya, sakit, jahat. Dia menyucuk antara satu sama lain. Apatah lagi dia kenal kita bagaimana ya kedudukan suami kita atau isteri kita. Dia kenal, habis tuan-tuan dan perempuan. Ini di antara pengalaman yang menarik kita pelajari. Baik. Kerana apa ribah termasuk dalam bab-bab kabair? Kerana dia berkaitan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan manusia. Kerana bermula dengan ribah lah berlakunya berbagai-bagai perkara yang tidak diingini dalam bentuk kabair. Mungkin sampai berkeceramuk rumah tangga, sampai berlaku perceraian, sampai berlaku pembunuhan, semua itu akan berlaku. Ya, ini disebabkan benda-benda yang nampak simple. Ya, tak ada apa-apalah cakap hal-hal manusia ni. Jangan main-main. Ya, terpasal orang yang ribah ini dia akan menyesal di akhirat kelak. Kerana apa? Ganjaran pahala-pahala semua dah hilang. Ya, apa yang disimpan selama ni telah hilang. Apa yang diamal selama ni telah hilang. Seperti mana kena dengan skamer. Ya, disimpan banyak duit, habis begitu saja. Kena tipu di skamer aja. Begitu juga dalam bab ribah, kena tipu di ribah aja. Ya, habis amalan. Amalan yang kita lakukan dari sudut haji, dia umrah, yang begitu susah nak pergi, memerlukan keuangan dan kekuatan. Apatah lagi di dalam zaman COVID ini. Ya, maka dengan bersusah payah kita buat, tiba-tiba balik aja kita mengumpat orang. Tak balik lagi di Mekah tu, di tanah suci pun kita dah mengumpat orang. Na'udzubillah min zalik. Ya, jahatnya ribah ini, dia menghapuskan dosa. Dosa habis, dosa umrah sunat kita ke, haji wajib kita ke, haji sunat ke, habis macam tu saja.
Oleh kerana tu dalam bab ribah ini kena berhati-hati supaya kita tidak terjebak tidak terjebak menghabiskan amalan-amalan kita. Okey. Kemudian kita bicarakan sikit kerana bab ribah ini amat berat yang sehingga diletakkan oleh ulama sebagai dosa-dosa besar. Kalau tidak masakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Man kanat lahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu. Al-yawma qabla an la yakunu dinaran wala dirhaman in kana lahu 'amalan salihan akhidhu minhu biqadarin mazlamatihi wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumil alaihi." Rawahul Bukhari. Ya. Apakah maksud dia? Barang siapa yang ada kezaliman pada saudaranya min irdihi yakni dari maruah mereka. Ngumpat tu mencela maruah. Dia tak berkaitan dengan harta, dia tidak berkaitan dengan darah, tetapi dia berkaitan dengan maruah, kemuliaan seseorang itu. Maka siapa yang telah melakukan kezaliman tersebut, maka segeralah bertaubat atau minta halal kepadanya hari ini, sebelum datang pada hari yang mana dinar dan dirham tidak laku lagi. Yang jadi perantaraan mereka ialah jika dia ada amalan soleh, maka diambil amalan tersebut dengan kadar kezaliman ataupun dosa yang dilakukan. Wa illam takun lahu hasanatun, jika tidak ada kebaikan padanya, maka diambil kejahatan atau keburukan kawan dia umpat tadi, lalu dibawakannya di depan Allah, lalu dibentangkan. Bayangkan tuan-tuan dan puan, kesalahan orang kita yang bentangkan, kita yang kena bawa. Berat tu. Orang lain dalam kes mahkamah, orang lain yang bunuh, kita yang disabitkan. Kan berat tu. Ataupun orang lain yang merompak, kita yang disabitkan. Kenapa? Dalam kes tu kita ada. Maka di sinilah keburukan dari sudut riba, mengumpat. Nampak sedap tetapi hakikatnya ialah kita teruk di depan Allah. Maka dalam bab ini ada beberapa pandangan ulama menyelesaikan masalah ini. Ya. Pertama, hendaklah kita meminta ampunan, kemaafan kepada orang yang pernah kita umpati. Tuan-tuan dan perempuan, bukan senang. Ya, waktu ngumpat tak ingat. Ya, tak ingat kita sakitnya nak minta maaf. Tetapi waktu bila kita nak minta maaf, memang parah. Memang susah. Dia tak boleh pula kita kata, maaf ya hari raya ni, ya kosong-kosong. Amboi, senangnya. Ya, nak minta maaf kosong-kosong, nak cerita kesalahan kita, kita takut. Lepas tu nak minta kosong-kosong. Tak jadinya. Kemaafan yang jenis begitu tidak diterima sebagai kemaafan segala amalan-amalan yang kita umpati dia. Mungkin amalan-amalan yang tidak berkaitan tu atau simple-simple tu mungkin dihapuskan. Tetapi amalan yang jahat yang kita umpati dia, maka di sana kena minta maaf. Allah susahnya Ustaz. Bukan masalah susahnya. Ustaz, kamu tu dah mulakan. Kalau kamu dah mulakan, kena selesailah kerja kamu. Ya, kena selesaikan. Seperti mana orang yang merasuah, sedap waktu menerimanya, tetapi waktu ditangkap, kamu kena hadapilah perkara tersebut. Kerana kamu merasuah, maka kamu hadapilah. Jangan nak panggil kita untuk menyelesaikan, takkan selesai. Kerana perkara itu dikait rapat. Kamu dalam bab-bab jenayah, kamu yang lakukan, hadapilah. Jangan nak kaitkan orang. Ya, begitu juga dalam masalah riba. Maka pertama, kalau mengikutkan kaedah, perlu dia berterus terang. Namun ulama memberikan sedikit pandangan melalui beberapa perkara. Jika kita berterus terang, maka akan menjadi isu yang lebih panas, yakni akan terputus silaturahim, ataupun benda yang paling buruk akan berlaku. Maka hendaklah kamu beristighfarkan untuk dia.
Ya, ini yang berkaitan dengan hadis ni. Istighfarkan, minta Allah ampunkan dia. Dan kamu hendaklah melakukan perkara ihsan kepada dia. Perkara yang baik kamu lakukan kepada dia. Maksudnya, tak boleh nak umpat dah dia. Tak boleh nak bicarakan dia. Bantulah dia. Bantulah keluarga dia. Doa banyak-banyak untuk dia. Allah ampunkan dia dan Allah ampunkan kamu. Allah ampunkan kita. Ya. Kemudian diikuti juga. Jika kita mengumpat atau mencela dia di tengah khalayak ramai pada orang-orang yang tertentu, maka hendaklah dia, macam orang politik sekarang kan, duk maki di khalayak ramai. Maka hendaklah dia tarik balik di khalayak ramai juga dengan apa yang diumpatkan kepada orang dahulu. Itu je kaedah dia. Dan jangan buat lagi. Kaedah ni paling penting di akhirnya, jangan buat lagi. Dan hendaklah dia beristighfarkan kawan dia tu sampai mati. Kalau tidak, ya, jangan harap dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah yang mengetahui hakikatnya. Waktu mengumpat sedap, tapi waktu nak menerima azab, nah barulah kita kelang kabut. Ya, waktu duduk enjoy sedap, waktu nak bayar hutang, barulah kelang kabut. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, maka di sini, hadis ini bertaraf dhaif, tetapi hadis yang lain menguatkan kisah hukum hakam orang yang mengumpat ini, apa yang perlu kita lakukan. Ya, apa yang perlu kita lakukan jika kita seorang pengumpat. Dah tua-tua nak tambahkan dosa, buat apa? Ya, kita sebagai seorang Muslim pastikan perjalanan kita ini bersih. Seharusnya tidak melakukan dosa. Ya, tidak melakukan kabair, dosa besar. Dah terjebak, dah tersilap, nak buat macam mana? Istighfar kepada Allah. Jangan biarkan diri kita terus gelumang dengan dosa. Ya, dah tak cukup dengan ngumpat kita ni, ngumpat mak bapak kita, ngumpat suami kita, ngumpat isteri kita, ngumpat orang-orang luar lagi. Berapa banyak kita nak seret dosa kita ni di depan Allah. Sedangkan amalan kita ni bukan seperti amalan para nabi ataupun para sahabat. Ya, kita ni manusia biasa yang terlalu kurang ilmu, disebabkan kekurangan ilmu itulah amalan kita menjadi kurang ganjaran pahalanya. Ya, disebabkan kurang ilmu itulah yang menyebabkan segala amalan kita ini, ya, kekurangan maklumat dan kita buat banyak tidak berpandukan kepada Quran dan hadis. Rugilah kita. Baik. Kita masuk bab yang seterusnya, ancaman bagi yang gemar mencari musuh. Ancaman bagi yang gemar mencari musuh. Hadis yang ke-76 muka surat 246. Kenapa dikatakan mencari musuh ini? Ya, dia tak boleh salah sikit, provoke dia tu lebih yang menyebabkan dia nak bergaduh aja. Itu maksud dia mencari musuh. Bila dia bergaduh tu, dia akan buat, dia tak ada dalam dirinya, alah, maafkanlah sikit benda yang teknikal je. Tak ada bagi dia. Ya, salah tu terus dia anggap besar. Itu di antara, ya, golongan yang gemar mencari musuh. Kenapa tidak didahulukan kemaafan? Ya, tidakkah mahu kita Allah mengampunkan kita? Allah mengampunkan dosa kita. Maafkanlah, apa masalahnya kalau ini merupakan teknikal. Ya, fasfahu kata Allah. Ya, maafkan mereka. Maafkan mereka. Oleh kerana itu kedudukan Islam ini besar. Orang yang memaafkan, dia mendapat ganjaran pahala terlalu besar. Alah, teknikal je, dia boleh bertolak ansur, ya, maka maafkan. Kecuali kalau orang tu yang memang jenis keras kepala tu, dia perlu diadabkan, diajarkan, perlu juga. Ya, tetapi bagi kita yang tak mau berpanjangan, berlarutan, maka maafkan itu lebih afdal, lebih cantik dan lebih mulia. Namun ada part kita kena tegas juga, tak dinafikan. Ya, sebagai takdib, sebagai mengajar, didik seorang itu. Baik. Hadis yang ke-76 dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abghadur rijali ila Allahi al-aladdul khisam." Golongan manusia yang paling dibenci di sisi Allah adalah mereka yang suka mencari musuh. Ya, aladul khisam ini ialah bila bergaduh, memang bergaduh yang tidak boleh dikontrolkan, mencari musuh. Ya, ini di antara perkara yang na'udzubillah min zalik yang perlu kita rujuk kepada diri kita bila kita berselisih dengan sahabat-sahabat kita. Ya, bukan apa, kerana bila berlaku peristiwa perkara yang tidak baik ini, dia jadi panjang ceritanya. Panjang cerita yang boleh menyebabkan putus silaturahim,
putus segala-galanya. Kadang-kadang itu yang kita lihat hanya teknikal bercakap saja. Sebagai seorang mukmin kena berhati-hati dengan saudaranya yang lain. Kadang-kadang dari sudut perbuatan, kadang-kadang berbagailah ya andaian-andaian yang boleh kita lihat. Baik, kita lihat kandungan hadis. Pertama, orang yang sangat keras bermusuhan dan dendamnya amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah juzuk yang kedua, ayat dia, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Okey. Dalam surah Baqarah juzuk yang kedua, muka surat ayat 204. Ya, muka surat 32. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah penentang yang paling keras. Ya, nampak? Dia bercakap tu, orang percaya dia kata aku bersumpah atas nama Allah. Dia bersumpah atas nama Allah. Dianya ikhlas tetapi dia penipu. Ya, begitu. Apa yang berlaku pada ayat ini mengisyaratkan bahawa mereka itu percaya mempunyai sifat-sifat yang depan orang, ya, sifat-sifat depan orang masya-Allah tabarakallah, tetapi pada hakikat aladdul khisam, ya, aladdul khisam. Dengan arti kata lain, bila aladdul khisam itu dia ganas, sifat dia jahat, sifat dia keras. Okey, baik. Kemudian Allah berfirman juga di dalam surah Maryam. Surah Maryam, surah yang ke-19. Kita lain. Baik. Surah Maryam, surah yang ke-19. Ayat yang ke 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu agar kamu dapat memberi khabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang, ya, kaum yang keras kepala. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan berhadapan dengan golongan ini pada zaman ini. Apabila ayat ini dibaca, mengisyaratkan golongan-golongan yang akan menentang Quran dan Sunnah. Dia tak erti mereka tak faham tentang ni. Itulah berat dia. Atau ustaz-ustaz yang kononnya atas nama ustaz pun lepasan Yaman lah, lepasan mana Jordan lah, lepasan mana pun, ya, kadang-kadang mereka tidak memahami tentang apakah itu sunnah yang mana perlu diikuti. Ya, mereka akan membangkang sikit-sikit ada dhaif, sikit-sikit ada dhaif. Mereka akan mempertikaikan kita dalam bab-bab yang begini. Maka orang-orang yang macam inilah yang dikatakan aladul khisam juga, yang suka mencari perkara provokasi. Ahli bid'ah mereka adalah golongan ini. Ahli-ahli yang membawa fahaman-fahaman yang salah pun, mereka ini adalah golongan yang begini.
Kerana apa? Kerana mereka nak membenarkan pendirian mereka, apa yang mereka bawa, apa yang mereka anuti, supaya kita kena ikut cakap mereka. Sedangkan jika ianya bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan sunnah, so, bagaimana kita boleh nak ikut cakap mereka? Ya. Oleh kerana itu perbuatan-perbuatan yang begini merupakan satu perkara yang paling jahat yang pernah berlaku di kalangan manusia. Yang perlu kita tahu bahawa orang-orang yang begini suka membawa provokasi. Ya, kita tengok macam ada seorang ustaz tu, ya, pertama hadis-hadis palsu ni memang kesukaan dia. Sudahnya dia tengok orang sikit-sikit hadis sahih, hadis dhaif, hadis ni bicara, maka dia kata hadis itu ilmu zon pula. Lagi sakit. Ya, bila dia dah tak menang dalam bab berhujah, ingat ya tuan-tuan dan puan-puan ahli bid'ah ni, bila dia tidak menang dalam berhujah, maka dia akan menggunakan berbagai-bagai cara ataupun kekuatan. Paling kuat dalam bab ini, mereka akan menggunakan kekuatan diri mereka atau kekuatan mereka untuk berdepan dengan ahli hak ini. Ya, berdepan dengan ahli hak. Disebabkan apa? Oleh kerana itu Imam Ahmad dalam perdebatan dengan ahli-ahli bid'ah golongan Mu'tazilah, apa yang berlaku? Dia menegakkan kebenaran, maka ahli Mu'tazilah ya kalah, maka mereka menggunakan kekuatan pemerintah pada ketika itu untuk menghukumkan ya Imam Ahmad. Dan kita tahu kesudahan Imam Ahmad sampai di penjara, ya, rahimahullah Imam Ahmad. Begitulah kedudukan apabila sampai tahap orang ahli hawa ini, golongan ahli bid'ah ini, dia akan cuba menyekatkan. Mula dia buat, kita tegur, lalu dia provokkan untuk menjadikan isu lebih panas dan bukan untuk menerima sebagai kebenaran. Ya, jadi oleh kerana itu, na'udzubillah, kita berhati-hati dalam perbuatan kita supaya kita tidak termasuk dalam golongan orang yang sesat yang begini. Ya, na'udzubillah min dzalik. Baik. Kerana yang ingin diraihkan dari pembangkangan bukanlah kebenaran, namun hanya kemenangan dan dalam berdebat walaupun dengan alasan yang batil. Ini dia. Ya, mereka inginkan kemenangan dalam berdebat walaupun hujah mereka itu tidak betul. Ya, walaupun hujah mereka tidak betul. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam hadisnya yang Rasulullah bersabda, "Kafa bika ithman alla tazalu mukhasiman." Ya, kamu tetap dianggap berdosa jika terus kamu dalam permusuhan. Ya, oleh kerana itu kita ahli sunnah ada kaedah-kaedahnya. Pertama, kita akan berdebat menegakkan kebenaran. Kena menegakkan kebenaran. Wajib menjadikan satu fardu ain kepada semua ahli ilmu yang mempunyai ilmu untuk mempertahankan kebenaran. Kenapa? Kalau tidak kita menegakkan kebenaran, maka kebatilan akan mengangkat kepalanya. Namun begitu kita menasihat menegakkan kebenaran, cara yang betul. Cara yang betul dengan adab-adab Islami. Ada adab syariat yang tetapkan cara yang betul. Yang ni, bila kamu nak berdebatlah dengan cara yang betul. Kemudian, dalam perdebatan itu, kita akan sampai yang hak. Kalau sudah habis selesai, maka mereka nak terima, tak terima, sudah. Namun kita teruskan dakwah kita kepada kebenaran ini. Okay? Kita tidak mampu untuk membetulkannya, melainkan hidayah daripada Allah. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, dalam isu yang kita baru, isu yang panas berkaitan dengan Arab Saudi, yang kerajaannya, pemerintah memanggil kumpulan-kumpulan tertentu, rap untuk pesta mereka tu, ya. Ulama-ulama hanya mampu untuk menyampaikan risalah ini. Ulama-ulama hanya bercakap mengikut prosedur yang ditetapkan oleh syarak. Kemudian dia bercakap pula bukan di depan khalayak ramai, face to face, ya. Maka itu cara dia. Pemerintah nak terima, tak terima, kita tak mampu nak berbuat apa-apa. Imam Ahmad pemerintah tak terima, maka dipenjara ulama-ulama. Maka kita
dia tetap bersabar. Bahkan ulama itu dia masih lagi memanggil pemimpinnya Amirul Mukminin. Berapa ramai waktu itu mendesak supaya dia keluar menentang pemerintah. Dia tidak mahu kerana ada adab. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan jangan terlatah dalam bab ini. Kita ni pasal dah terbiasa masyarakat kita bila nak tegur pemimpin melalui YouTube, melalui live. Itu silap pemimpin kita, masyarakat kita dah terdidik dengan pemikiran ada adab golongan-golongan barat. Cara tidak puas hati. Tetapi pemimpin-pemimpin ulama-ulama sana menegur pemimpin mereka dengan cara berakhlak. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, kesilapan dan apa yang dilakukan ya sebuah pemerintah itu kalau pemimpinnya dah menegur cara baik, maka dosanya ke atas pemimpin tersebut. Jika ulama dah menegur mereka cara baik, maka pemimpin itu yang bersalah. Maka doa kepada Allah bagi petunjuk ataupun Allah rehatkan kita dari kejahatan mereka itu. Dan kedua, jika seorang anak dalam berselisih dengan ibu bapa. Satu peringatan kepada anak-anak, kita ni pun anak-anak masih ada mak dan ayah yang masih lagi dalam keadaan kejahilan, maka kita dilarang sama sekali untuk berdebat dengan mereka dengan cara yang tak betul. Kadang-kadang kita pun nak menang, dah tahu kita betul, kita nak menang. Jangan berakhlak dalam siri berdebat. Jangan sampai dia tertekan. Jangan sampai dia maksudnya dia menganggap kita ni ya kurang ajar. Kita beradab. Kalau kita beradab cara bersembang, cara berakhlak, kita berdebat ya tanpa mengangkat suara dengan akhlak kita yang baik, maka kalau dia tidak menerima tak apa. Tak menjadi masalah. Kerana umat-umat terdahulu, sahabat-sahabat Nabi, berapa ramai mak bapak mereka tak menerima mereka. Tetapi apa yang Allah arahkan ya dalam siri itu, Allah sebutkan di dalam surah Luqman. Ya, cara berdebat dengan mak ayah walaupun kita menang, tapi menyakiti hati dia tak guna. Ya, adab dia tak apa. Dia nak menang, bagikan dia menang. Namun kita menyampaikan hak kita. Dan jangan berlarutan sampai tak nak tegur mak ayah, tak nak balik kampung. Ya, jangan. Okey. Dalam surah Luqman, surah yang ke-31, juzuk ke-21, ayat yang ke-14, muka surat 412. Surah ke-31, juzuk ke-21, muka surat 412, ayat yang ke-14. Kita mulakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahanan ala wahalin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyusukannya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapamu. Hanya kepadaku lah kembalinya mu. Okey. Berarti dalam ayat ni dia mukadimahkan pertama kenapa kita kena beradab, berakhlak dengan mak dan ayah. Kerana mak dan ayah lah puncanya kita ada di muka bumi. Dan kerana Allah campakkan kasih sayang kepada ibu dan ayah, itulah yang dia didiknya kita, dijaganya kita, diberikan terutamanya ibu yang memberi susu kepada anaknya. Ingat ya, kasih sayang ibu dengan bapa lain. Kasih sayang ibu memang dahsyat. Kita akui. Tidak dinafikan. Kerana mereka sanggup mati demi anak mereka. Bapa pun begitu juga. Tetapi kasih sayang ibu ni jahat macam mana, itu anak aku, dia kata. Ya, dia akan bela juga anak dia. Buruk macam mana, itu anak aku. Si bapa ni dia lain sedikit. Okey, oleh kerana tu kedudukan ibu tu tinggi. Anak-anak diwasiatkan jangan buat main-main dengan mak dan ayah. Dua orang ni. Bukan kerana keramat mereka ini. Mereka tak ada karamah.
Tetapi kemuliaan mereka yang Allah angkatkan mereka itu yang menyebabkan doa mereka mustajab. Sehingga kan dalam riwayat dikatakan bahawa satu pintu yang dikhususkan babul birri walidain. Kepada mereka yang pintu syurga yang dikatakan yang menjaga kedua ibu dan bapa mereka. Baik, ayat yang seterusnya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikut keduanya dan bergaullah keduanya dengan pergaulan yang baik. Nampak ni dia. Bergaullah keduanya di dunia dengan pergaulan yang baik. Okey. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepada engkaulah kembalimu. Hanya kepadakulah kembalimu. Maka ku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Okey. Dalam ayat ini mengisyaratkan kita bahawa akhlak kita dengan ibu bapa kena jaga elok-elok walaupun kita dalam keadaan benar. Sabar. Orang tua, dia nak pertahankan hak dia, pertahankanlah. Tetapi dalam isu agama, ya, dalam isu bab agama, maka kita kena bertegas, bukan menjerit-jerit, bertegas. Ya, bila dia suruh kamu melakukan syirik, menyuruh melakukan benda-benda yang dikategorikan dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa, maka berdiri tegas. Saya tak buat. Saya takkan buat. Ya. Cakap dengan berakhlak yang berprinsip. Itu tak apa. Bukan maki mak ni gila ke apa ke. Jangan. Dia berakhlak. Kerana akhlak itu dia ambil kira dari sudut pergaulan hubungan silaturahim kita dengan dia. Baik. Kedua Al-Ghazali, yakni Imam Ghazali berkata, celaan ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang membantah dengan alasan yang batil, dengan tanpa dilandasi pengetahuan, seperti mereka yang nimbrong dalam satu perdebatan tanpa mengetahui pihak mana yang benar, atau seperti mereka yang tidak membatasi perdebatan sesuai kadar yang diperlukan. Celaan ditujukan bagi pihak yang pembela kebohongan untuk menjatuhkan lawannya. Ya, ini kalau berlaku perdebatan dan kita melihat banyak perdebatan, terutamanya di kalangan golongan sufi, dia akan memaki dan dia akan berkata dengan perkataan yang tidak baik. Ya, demi menegakkan tiang benang basah dia. Okey. Ketiga, ada pun mereka yang berdebat untuk mempertahankan haknya akan dirampas oleh orang yang dalam dengan cara yang dibenarkan, maka perbuatan itu tidak mengapa untuk dilakukan, bukan termasuk dalam pembatahan yang tercela. Ya, kita ikut prosedur. Kita menentang seorang itu dengan cara mengikut prosedur, maka dibenarkan. Ikut prosedur. Ya, misalan pertama ikut akhlak, kedua ikut prosedur dia. Ya, dengan akhlak yang baik kita menentang dia. Tak menjadi masalah. Kalau nak berdebat, berdebat dengan cara yang betul. Bukan berdebat, main berdebat aja. Okey, berdebat dengan fakta-fakta. Kalau nak membetulkan sesuatu itu, berbicara mengikut prosedur yang ditetapkan. Ya, maka itu ada adab dia. Jangan jadi orang awam ni main hentam di dalam email dia, dalam Facebook dia, dalam apa lagi ya, Instagram dia ataupun berbagai-bagai tempat yang kita lihat, hanya memburukkan keadaan dan tidak berakhlak. Keempat, contoh perdebatan lain yang dibolehkan adalah dilakukan untuk meninggikan agama Allah dalam berhadapan musuh-musuh Islam, dengan menjatuhkan argumen mereka, dengan membantahkan dengan tuduhan-tuduhan mirip gila yang mereka lontarkan terhadap Islam. Jelas perdebatan semacam ini sangat terpuji dan pelakunya akan mendapat balasan baik. Allah Ta'ala telah berfirman, ya, dalam Al-Quran, tidaklah orang kafir itu mendatangimu dengan membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami mendatangkan dengan sesuatu yang benar, yang paling kuat
penjelasannya, Al-Furqan. Dan dalam surah An-Nahl, dan debatlah mereka dengan cara yang paling baik. Okey. Dalam ayat ini, dua ayat ini diterangkan kepada kita, perdebatan adalah di antara jalan-jalan yang dibenarkan oleh syarak dengan cara yang betul. Ingat ya, ahli sunnah dia kalau nak berdebat mesti datangkan fakta melalui Al-Quran dan As-Sunnah dan 3 penafsiran generasi yang terbaik. Dia akan menang. Dia akan menang, confirm dia akan menang. Kerana ia adalah kebenaran, Al-Quran kebenaran, Al-Hadis kebenaran. Penafsiran 3 generasi terbaik itu adalah kebenaran. Ya, pasti menang. Tapi kalau kita tak ada ilmu, jangan nak berdebat. Satu nasihat. Ya, bagi orang yang berkemahiran berdebat dan mempunyai ilmu untuk berdebat. Ya, macam kita alhamdulillah, ya, kita ada Ustaz Asri Sobri, Ustaz siapa lagi? Ustaz Adli, ya, yang mahir untuk berdebat dalam bab-bab yang begini. Kita bagi laluan. Ya. Saya tak mahir. Tak mahir. Kalau dengan orang-orang bawah ni mungkin, tapi dengan orang atas saya tidak mempunyai kemahiran seperti mereka. Ya, kemampuan untuk berdebat. Jadi kita banyak cuba nak buat kerja. Ya, kita buat kerja. Orang cakap pun kita buat kerja. Macam tu. Itu saya punya style lah. Kita kerja je lah. Jangan nak layan apa orang nak bercakap. Ya. Jadi insyaAllah, mudah-mudahan bagi kita supaya elakkan kita termasuk dalam kategori orang yang membuang masa dengan berdebat ataupun menegakkan kebenaran, ataupun kita tidak termasuk dalam orang yang mencari musuh dengan cara adab-adab tidak dijaga dengan elok. Na'udzubillah min dzalik. Bab berikutnya. Bab yang kelima, motivasi agar berakhlak mulia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini di antara perkara yang paling tinggi dalam kehidupan kita, yang mana diutuskan Rasulullah SAW ialah menyempurnakan akhlak yang mulia. Kenapa? Kita mengetahui bahawa kedudukan akhlak Rasulullah SAW sebelum dia diutus menjadi Rasul sampai ke wafat baginda, dia mempunyai akhlak yang cukup sempurna, cukup mulia. Wa innaka la'ala khuluqil azim, kata Allah, sesungguhnya kamu di atas akhlak yang hebat, ya. Hebat dan tinggi dimiliki oleh Rasulullah SAW. Oleh kerana itu, bila kita menyaksikan dakwah yang Rasulullah SAW itu bawa, kita saksikan, ya, apabila dakwah yang dibawakan itu merupakan akhlak. Rasulullah di zaman jahiliah dia tidak dicela. Masyarakat Quraisy tidak pernah mencela akhlak Rasulullah. Sehingga kan dia digelarkan Al-Amin pada waktu dia belum diutuskan menjadi Rasul. Apa tu? Ya, tuan-tuan dan perempuan, kalau sebelum dia menjadi Rasul dapat satu title yang hebat begitu, ya, dari orang-orang yang mengiktirafkan pada Bani Hashim ketika itu, tidak dimiliki oleh siapa pun. Hatta Abu Talib tak ada, Abdul Muttalib tak ada, bapa saudara dia semua tak ada memiliki akhlak tersebut. Dia dikenali sebagai Al-Amin, orang yang dipercayai. Sebentar. Baik, orang yang dipercayai. Bayangkan tuan-tuan dan perempuan, maaf. Betul. Bateri problem. Baik. Orang yang dipercayai di saat masyarakat pada ketika itu, ya, tak ada siapa yang boleh menonjol akhlak dia. Rasulullah Al-Amin. Sehingga kan waktu dia berniaga, perniagaan siapa nama Khadijah, ya, sehingga Khadijah menghantar teman dia sebagai pembantu Rasulullah yang bernama Maisarah. Ya, saya dulu ingat Maisarah ni perempuan. Bila tengok sejarah, rupanya Maisarah ni lelaki. Sebab kan apa, kampung saya tu ada seorang nama Maisarah tapi perempuan. Jadi kita confuse. Ya, itu pasal nama-nama Arab ni ada nama-nama yang nampaknya perempuan tetapi sebenarnya lelaki. Dia Mekah tu perempuan, lelaki, bawa ke Malaysia dia jadi perempuan. Seperti Maisarah.
Seperti Rabi'ah. Ya. Nama tu di Mekah lelaki, bawa ke Malaysia perempuan. Seperti Salamah, Abu Salamah, Ummu Salamah. Salamah tu lelaki, kita ingat perempuan. Ya. Ala kulli hal. Nak menceritakan bahawa Maisarah pergi berniaga, menemani Rasulullah meniagakan barang-barang dagangannya. Ingat ya, Rasulullah membantu pernah bertugas sebagai penggembala kambing, dan dia sebagai peniaga. Ya, keluarga Bani Hashim ni pandai berniaga. Ya, keluarga Abdul Muttalib ni pandai berniaga. Abu Lahab tu pandai berniaga. Rasulullah pandai berniaga, dan beberapa orang. Harta, bila kita menyaksikan dalam siri dakwah Rasulullah kan, kita tengok dakwah Rasulullah, kat mana dia dapat sponsor ni? Mula-mula kita terfikir macam mana dia boleh berdakwah, ya, dia pun nak jaga rumah tangga, nak ni kan, dia boleh. Rupanya perniagaan Khadijah bukan sebarangan perniagaan. Waktu dia berkahwin dengan Khadijah, merupakan wanita yang di antara janda kaya di Mekah, yang mempunyai kehormatan yang tinggi. Lalu dia berkahwin dan dia managekan harta Khadijah bersama-sama, ya, dalam perniagaannya. Dan kita tahu perniagaan Rasulullah, bila dia berniaga, untungnya berlipat ganda 2 kali kerana kejujuran dalam perniagaan dia. Sehingga Maisarah balik menceritakan hal Khadijah, hal Muhammad Rasulullah kepada Khadijah. Khadijah dengar tertarik hati. Ya. Dengan kebaikan akhlak dia, dengan cara peradaban dia, ya, Khadijah tertarik hati. Dan perbuatan yang dilakukan Rasulullah ialah dengan apa yang ada pada dirinya, yang keluar dari akhlaknya. Tuan-tuan dan perempuan, cantik tu amat penting bagi kita. Ini bukan topeng-topengan. Kerana apa? Dalam hadis Rasulullah SAW mengisyaratkan, bahkan Umar mengatakan, kalau kamu nak mengenali sahabat kamu, ya, orang tu bagaimana, musafirlah bersama. Baru kita tahu. Kalau musafir bersama, banyak songelnya, kata orang, banyak cekadaknya, orang tu tak boleh jadi kawan baik lah. Janganlah. Ya, itu tak kena, ini tak kena. Duduk homestay tak selesa sikit dah bising. Ya, duduk, ya Allah, banyaknya songelnya. Ya, itu bukan sahabat yang baik. Tetapi sahabat yang baik banyak bertolak ansurnya dalam perjalanan safar. Jadi dia menyaksikan Rasulullah akhlak yang baik. Lalu dikhabarkan kepada Khadijah. Dan Khadijah tertarik hati dan tidak menjadi masalah. Menarik, tuan-tuan dan perempuan, dalam isu ni, ya, menarik akhlak mulia yang muncul pada zaman dahulu. Para Nabi diutuskan dengan akhlak yang mulia. Apabila Khadijah dah mula tertarik, maka dia masuk meminang. Itu pasal dalam bab meminang lelaki, perempuan meminang lelaki, terutamanya di akhir zaman ini, ya, tuan-tuan dan perempuan, jangan kata pergi cari timba. Jangan. Salah masyarakat kita apabila kita menganggap itu pergi cari timba. Ingat tuan-tuan dan perempuan, akhir zaman wanita lebih banyak dari lelaki. Ingat tu. Kalau anak kita perempuan, berusahalah cari orang yang baik. Tapi dengan syaratlah cari orang yang baik. Ya, jangan main tangkap apa orang kata, tangkap muat je. Apabila Rasulullah SAW dipinang Khadijah, ya, tetapi melalui prosedur yang akhirnya nampak macam Rasulullah yang meminang. Tetapi sebenarnya Khadijah yang meminang, yang mengetengahkan perkara ini dulu. Ya. Bahkan ada seorang perempuan datang bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, ya, aku nak kahwin dengan kamu. Tu dia. Berdepan, dia datang bertemu dengan Rasulullah yang tengah duduk. Ya Rasulullah, aku nak kahwin dengan kamu. Tuan-tuan dan perempuan, kalau orang tu datang pada Ustaz Fadil macam tu, aku nak kahwin dengan Ustaz Fadil. Tu, terangkat kopiah tu. Tapi itu yang berlaku. Dan Rasulullah tidak pernah mencela, kamu ni pergi cari timba. Tak. Bahkan Rasulullah hanya menunggu wahyu sahaja. Tapi Rasulullah waktu itu tidak tertarik, ya, tidak berminat. Maka Rasulullah kahwinkan dia dengan orang lain. Itu dia kaedah-kaedah dia yang perlu kita faham. Ya, bagi kita, ya, saya cakap terus terang dalam bab ini, saya yang meminang. Ya, saya meminang untuk anak saya. Pasal kita tengok orang tu bagus, apa salahnya? Ya, kita ketengahkan. Alhamdulillah. Ya, kita tak menjadi masalah dalam bab tu.
Ya, yang pertama tu saya yang minangnya. Yang kedua, orang lain datang minang lah. Ala kulli hal. Baik. Yang ketiga ada lagi. Yang keempat pun ada lagi. Masya Allah banyak pula anak Ustaz Fadil ni siapa nak masuk minang. Okey. Baik. Maka itu caranya yang dibenarkan syarak. Apa salahnya? Tapi pastikan seorang itu adalah orang yang baik. Ya, orang yang baik. Jadi akhlak Rasulullah melambangkan ya, kehebatan, kebaikan lelaki ini. Kenapa akhlak yang tinggi ini kita akan lihat dalam hadis-hadis yang menunjukkan orang yang mempunyai akhlak yang tinggi, dia akan menduduki di mahsyar nanti di atas duduk di atas mimbar dari nur. Mimbar dari nur. Lalu sebentar. Baik. Baik. Kita sambung balik dalam bab ini. Kenapa orang yang mempunyai akhlak yang baik, maka dia berada di singgasana ataupun di atas mimbar dari nur yang diperuntukkan kepada mereka. Pengantar at-targhib wa tarhib. At-targhib fi makarimil akhlak. Ya, ini mukaddimah dia, targhib makarimil akhlak. Targhib ini satu benda yang kita berminat. Nah, untuk semangatkan kita, targhib, tarhib menakutkan, targhib menggembirakan pada bab akhlak yang mulia. Kata at-targhib menurut kita al-wasit berasal dari raghbah, targhabu wa rughbatan yang artinya bersuka ataupun suka untuk meraihkan sesuatu. Dalam al-misbah disebutkan rughbatu fi syai'in idza aradtuhu. Yakni aku menyukainya jika aku nak. Sebaliknya jika diungkapkan dengan raghbatu atau raghbatu anhu idza lam turidu, aku tidak menyukai. Okey, kalimah ni adalah satu kalimah yang kaedah bahasa Arab lah, senang. Pada bab ini menyusunkan memamparkan cukup banyak hadis yang memotivasi dan menyemangatkan terhadap nilai-nilai luhur, akhlak mulia serta budi pekerti yang diajarkan oleh Nabi. Dengan sistematiknya, penyusun telah menyajikan karyanya dengan sangat baik dan rapi. Okey, jadi dalam bab ini kita kena tahu bahawa akhlak mulia adalah asas di antara asas agama kita, yang mana kita kena jaga. Kerana ramai yang berminat pada Islam kadang-kadang disebabkan akhlak yang mulia. Ya, baik. Pada bab ini para pembaca akan dituntun dari langkah pertama yang lurus ditempuh oleh pengembara yang hendak kembali menuju Allah. Langkah pertama inilah yang diistilahkan oleh pengarang kitab dengan at-takhalli wal tahalli, yakni mengosongkan diri dari akhlak tercela dan hiasi dengan akhlak yang mulia. Takhalli wa tahalli. Takhalli ni kosongkan diri kita daripada akhlak yang tak baik. Okay, kita nak berubah ni, kita stopkan akhlak-akhlak yang tak baik. Kalau dulu kaki mengumpat, maka kita stopkan. Maka kita berusaha sikit supaya kita dapat menjadi orang yang maintain sentiasa dalam tidak mengumpat selepas itu. Itu contoh. Sebelum bab ini telah dipaparkan hadis-hadis yang terangkum dalam satu bab yang beliau beri judul At-Tarhib Al-Masawi Al-Akhlaq, waspada dari perilaku akhlak yang buruk. Kemudian beliau menyambungkan dengan At-Targhib fi Makarimil Akhlaq, ya, motivasi terhadap akhlak yang mulia, kerana memperhatikan konsep At-Takhalli wa Tahallil tadi, yakni konsep kosong, kita bertaubat, yakni kita kosongkan, kemudian kita hiasikannya. Ya, kalau tempat tu kotor, kita bersih, lepas tu kita buat balik. Tu yang jadi renovation balik ataupun restore balik, ya, untuk jadi cantik balik. Okey.
Hadis-hadis bertemakan etika yang diajarkan oleh Nabi akan dipaparkan dalam bab ini insya-Allah. Tapi yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan bagi saya, pertama kita beriman dengan kedudukan Rasulullah sebagai utusan Allah. Iman ni pasakkan dalam hati kita ni. Pasakkan dalam hati kita ini bersungguh-sungguh yakin Allah sebagai Tuhan. Rasulullah sebagai utusan. Beriman tanpa ragu-ragu, akan terjadilah perubahan pada diri kita. Tapi kalau kita beriman ragu-ragu, tak kukuh iman kita, tak ragu Ustaz, Ustaz tak kukuh je. Ya? Masalah sebenarnya. Kalau kita iman ragu-ragu, solat kita tonggang-langgang, ya, kita tak tunaikan solat seperti yang dituntut pada awal waktu, saya katakan ianya tak kuat. Kita masih leka, sibuk dengan game, sibuk dengan komputer, sibuk dengan handphone, sibuk dengan masakan, ya, sampai kita solat kita lambatkan. Ia tak kena. Memang tak kena. Kerana kita berhubung dengan Allah. Oleh kerana itu, usul untuk memastikan iman kita cantik adalah solat. Solat cantik, semua cantik. Solat tonggang-langgang waktu sampai dah nak subuh. Sampai dah nak habis zuhur baru nak solat. Tak baik. Cakap apa pun saya katakan, Rasulullah kata tak baik. Solat munafik. Ada solat kemain bertangguh-tangguh sampai waktu dia rasa lapang, Masya Allah baru dia buat. Kalau nak pergi pasar raya, cancel semua acara yang perlu ditangguh. Ya, cancel kan? Ya, terus pergi pasar raya. Akhlak kita, hati kita bermasalah. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, kalau solat kita bermasalah, memang hati kita bermasalah. Jangan bicaralah tentang akhlak mulia ataupun jangan bicara tentang hadis-hadis Rasulullah yang akan bicarakan. Kita tidak akan mengagungkannya. Oleh kerana itu, kita nak mengagungkan, dapat melakukan perbuatan-perbuatan ini dengan keyakinan kita kepada Allah. Keyakinan kita secara mutlak kepada Allah, keagungan kita memuji Allah pada cara yang betul, di situ akan datang semua kebaikan. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, sabatkan, kuatkan iman kita untuk jadi orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah dengan kekuatan yang betul-betul yakin. InsyaAllah dia akan berlaku. Akan berlaku. Jangan pandang remeh. Kerana ini kita melihat ya, keyakinan yang bersungguh-sungguh kepada Allah dan Rasul ini dan cinta hanya kepada Allah dan Rasul ini sahaja jalan untuk dapat mengikut akhlak yang mulia dan mendapat ganjaran yang terbesar. Ya. Kalau tidak, ya, kita akan melihat ya, amalan kita walaupun nampak hebat tapi tidak ada nilai di sisi Ar-Rahman. Baik, akhlak yang pertama diketengahkan dalam bab ini ialah jujur dan dusta. Okey, berkaitan dengan jujur dan dusta. Hadis yang ke-77 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidq fa inna sidqa yahdi ila al-birr wa innal birr yahdi ila al-jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujur yahdi ila an-nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktab 'inda Allahi kadzaban." Peliharalah kejujuran. Maksudnya peliharalah kejujuran kerana kejujuran akan menyampaikan kepada kebaikan dan kebaikan akan menyampaikan atau mengantarkan menuju ke syurga. Tiada seorang pun yang selalu jujur melainkan dia akan dicatatkan sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Berhati-hatilah terhadap kedustaan kerana dusta itu menjerumuskan ke dalam neraka, membawa pelakunya kemaksiatan dan kemaksiatan akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Tidak seorang pun yang terus-menerus berdusta melainkan dia akan tercatat sebagai seorang pendusta di sisi Allah. Muttafaqun alaih. Nauzubillah min dzalik. Okey. Ini dua perkara dengan antara jujur dan dusta.
Oleh kerana itu, ibu, tuan-tuan dan perempuan, pastikan kita mendidik anak cucu kita kepada kejujuran. Jujur. Ya, jangan ajarkan mereka berdusta. Dan kita pun jangan ajar diri kita berdusta dengan mereka. Akhlak ni, akhlak penting. Kerana mereka ikut mak ayah mereka. Memang mereka akan ikut mak ayah mereka. Kan Rasulullah kata, anak-anak itu dilahirkan di atas fitrah, bersih. Mak bapak yang akan mencorakkan Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Anak-anak bersih. Ya, kita yang corek. Tak percaya tengok. Kalau mak bapak kalau suka membaca tu baring, anak-anak akan baca membaring. Mak bapak suka main game, anak-anak suka main game. Mak bapak apa lagi ya? Mak bapak buat, anak-anak akan contoh. Subhanallah. Itu depan mata kepala kita lihat. Itu pasal pernah seorang bapak tu marah. Aku dah suruh dia jangan merokok banyak kali. Dia merokok. Kita tengok mak bapak. Sudahnya anaknya merokok lah. Dapat merokok. Tu dia. Maka kita perlu hiasi anak-anak kita dengan kita yang pertama sekali menghiasi dengan akhlak yang mulia. Oleh kerana itu bahasa-bahasa. Kita tengok seorang yang menjaga bahasanya bila berbicara. Tidak memaki, tidak mengumpat, tidak apa. Kadang-kadang dia berlaku mak bapak tu, kadang mak dia begini, bapak dia begini. Tapi kalau mak dia menegur anaknya supaya berhati-hati berbicara, berakhlak apa semua, walaupun bapak dia insya-Allah. Kenapa? Ada. Ya, begitu juga mak dia, ya, banyak begini-begini, bapak dia menegur dah tegur mak dia dan tegur anak-anaknya supaya jaga akhlak, ya, akan terjaga juga. Tapi kalau dua-dua buat aja, di situ masalah. Ya, lantaklah, tak larat dah aku tegur mak kamu tu, ya. Dia akan jadilah. Anak tu akan buat perangai mak dia. Ataupun apa aja pun begitu, maka anak akan ikut rentak bapaknya. Biasa anak lelaki mengikut rentak bapaknya. Anak perempuan mengikut rentak maknya. Baik. Hadis ini bila kita melihatkan alaikum bisidq, ya, hendaklah kamu di atas kebenaran, kejujuran, as-sidq, ya, jujur, benar. Dan perkataan sidq ini pada akhir hadis itu mengatakan wa yataharra as-sadqa hatta yuktab indallah siddiqan. Ya, penting ni, ibu-ibu, tuan-tuan dan perempuan, penting. Kerana apa? Kerana kalimah yang disebutkan berterusan sifat siddiq ini, dia akan diletakkan, dicop sebagai orang yang as-siddiq. Abu Bakar as-siddiq. Abu Bakar as-siddiq. Kita nampak remeh. Ya, kenal Abu Bakar as-siddiq, kenal. Tetapi kalimah as-siddiq yang dimiliki oleh Abu Bakar, satu kalimah yang agung. Macam kita status Tan Sri, Datuk Sri, ya, apa lagi? Datuk, Toh Puan. Okey. Maka kalimah itu sebenarnya besar. Kalimah as-siddiq adalah satu kalimah yang Allah bagi kepada Abu Bakar. Orang yang kedua daripada Rasulullah. Itu pasal dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa, Allah letakkan mereka ini dalam kategori minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, was-siddiqin, di kalangan orang-orang yang membenarkan, wasyuhada', di kalangan orang yang mati syahid, was-salihin, di kalangan orang-orang yang soleh. Kategori yang Allah bagikan kepada umat manusia ini selepas para nabi ini, dia 3 kategori. Yang as-siddiqin menduduki kategori yang tertinggi, kemudian para syuhada dan kemudian para salihin. Nampak tak? Kalimah as-siddiq mempunyai kalimah yang istimewa disebabkan pada peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang mana Rasulullah naik ke atas langit, bermula daripada Rasulullah berjalan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Kemudian Rasulullah berjalan ke Masjidil
ke Sidratul Muntaha, ke atas langit sana dalam satu malam. Apabila kafir Quraisy mendapat tahu Rasulullah menceritakan bahawa dia pergi daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram dalam satu malam, yang seharusnya perjalanan beribu kilometer itu dilalui pada zaman dahulu adalah satu bulan. Tetapi di jalan Rasulullah menceritakan kepada mereka dia berjalan pada satu malam. Semua kata Rasulullah gila. Orang yang dah masuk Islam pun murtad. Nampak tak? Peristiwa itu adalah peristiwa yang cukup dahsyat. Orang yang dah Islam pun boleh murtad disebabkan bila mendengar Rasulullah SAW kata dia berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Siapa yang nak percaya? Tuan-tuan dan perempuan, siapa nak percaya pada waktu itu? Kalau kita di zaman tok nenek kita, ya, zaman tok nenek kita, zaman tu masih lagi kita hidup. Daripada Perak nak pergi Kuala Lumpur, berapa jam? Perjalanan 6 jam. Dengan jalannya tu dia belengkok. Sekarang 3 jam. Kalau naik kapal terbang 40 minit. Ini sekarang kalau kita bandingkan dengan dahulu. Dan kita waktu kita lahir teknologi dah ada. Zaman dahulu mana ada teknologi? Yang tak terima di akal. Oleh kerana itu, akal bukan tempat berakidah sebenarnya. Nak menghukumkan akidah. Menghukumkan akidah, iman. Dalil sahih, letakkan dalam tu. Abu Bakar bila dia mengenali Rasulullah dengan sifat yang betul. Dia mengenali Allah dengan sifat yang maha agung. Dia mengenali Rasulullah dengan sifat sebagai seorang Rasul yang memiliki Tuhan fa'alu lima yurid, yang boleh buat apa yang dikendakinya. Tu dia, iman Rasulullah. Iman Abu Bakar. Dia kenal Rasulullah adalah utusan dari Tuhan yang boleh buat apa saja. Lalu dia membenarkan. Di saat orang mengatakan gila Muhammad, orang keluar daripada Islam, lalu mereka datang bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, lalu menceritakan bahawa kawan kamu telah mengatakan satu perkara, ya, bahawa dia berjalan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Kamu percaya ke? Lalu Abu Bakar mengatakan, adakah itu datang dari Muhammad? Ya, datang daripada Muhammad. Jika Muhammad yang mengatakan, saya lebih daripada itu aku percaya. Tu dia, lebih daripada itu sampai ke Sidratul Muntaha, dia dah beriman. Belum datang dah beriman. Belum sampai cerita perjalanan sampai Sidratul Muntaha, dia dah beriman. Begitu nak akidah kita ni. Hadis sahih, saya beriman. No comment. Al-Quran dah memang clear. Hadis sahih, saya beriman. No comment. Saya beriman dulu. Saya takkan bicara panjang, saya beriman dahulu. Begitu kaedah kita. Tuan-tuan dan perempuan, iman ini yang menentukan Siddiq. Abu Bakar digelarkan As-Siddiq. Maka di sinilah datang. Ya, bila kita lihat, peliharalah kejujuran. Kerana kejujuran akan menyampaikan kepada kebaikan. Dan kebaikan akan menghantarkan menuju syurga. Tidaklah seorang pun yang selalu jujur. Melainkan dia akan dicatatkan sebagai seorang yang jujur di sisi Allah. As-Siddiq, gelaran itu kita akan dapat. Kita berada di umat akhir zaman. Tuan-tuan dan perempuan, kita berada di akhir zaman. Kalau kita membenarkan risalah Rasulullah ini, kita termasuk dalam golongan orang yang akan mendapat gelaran As-Siddiq. Kita tak pernah melihat Rasulullah. Kita tak pernah melihat mukjizat Rasulullah. Terbelahnya langit, air keluar berterusan, makanan tidak terputus-putus. Ya, sewaktu diberikan makan. Kita tak pernah melihat, ya, mukjizat-mukjizat yang terang-terangan di depan mata kita dilakukan oleh Rasulullah. Tapi kita boleh beriman. Ingat tuan-tuan dan perempuan, kita boleh mencapai taraf As-Siddiq. Jangan biarkan iman kita lari. Jangan biarkan sifat As-Siddiq ini lari. Oleh kerana itu kita membenarkan risalah Tauhid. Risalah yang berkaitan dengan Quran dan Sunnah sahihah ini merupakan satu prinsip yang cantik sebagai orang yang nak mempertahankan ini. Kerana Rasulullah telah meletakkan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Akan berterusan di kalangan umat aku yang akan menegakkan kebenaran. La yadurruhum man khazalahum. Tidak memudaratkan
baginya orang yang cuba nak memudaratkannya hatta ya'tiyal amrullah, sehingga datang keputusan Allah, menang ataupun syahid. Mereka inilah yang dikatakan ta'ifatun mansurah, golongan yang mendapat pertolongan. Firqatun najiyah, golongan yang berjaya. Mereka inilah ghuraba di akhir zaman, orang yang dagang di akhir zaman. Mereka inilah orang yang mempertahankan Quran dan sunnah sahihah, ya, walaupun orang cerca kita berterusan. Saya mendaftarkan diri saya. Dia bukan daftar macam itu, tulis borang, tak. Mendaftarkan diri, beriman dengan risalah Rasulullah, membenarkan dan akan mempertahankan. Kerana kita adalah golongan yang terpilih di akhir zaman, alhamdulillah. Jazahumullah khairan kepada Yayasan Ta'lim yang menyebarkan dakwah ini. Mudah-mudahan Allah berikan ganjaran besar kepada semua yang terlibat. Penting tuan-tuan dan perempuan di akhir zaman untuk mempertahankan iman kita. Penting sama sekali untuk kita menonjolkan diri sebagai golongan yang berjaya. Yakni dengan mengikut Al-Quran dan As-Sunnah Sahihah, mengikut fahaman 3 generasi terbaik. Jangan lari. Kalau kita tersilap, kita lari, rugi kita untuk selama-lamanya. Kerana ini adalah peluang kita. Para sahabat membela Rasulullah SAW di waktu Rasulullah SAW hidup. Mereka menggadaikan nyawa mereka, mengorbankan harta mereka, anak bini mereka, demi agama yang tercinta, demi Rasulullah SAW. Dan kita umat Muhammad di akhir zaman yang dikategorikan firqatun najiyah, golongan yang berjaya, kita mempertahankan Rasulullah selepas wafatnya baginda. Kita mempertahankan dengan cara hadis-hadis sahih kita ambil, penafsiran mengikut 3 generasi yang terbaik kita ikuti. Itu sahaja sifat golongan yang berjaya. Dan bersabar di atas mehnah-mehnah, ujian-ujian yang berlaku. Baik, jadi ini dia. Kalimah as-siddiq perlu kita hidupkan dalam diri kita untuk memastikan kita ini berada di atas jalan yang betul. Baik, kandungan hadis pertama. Jujur adalah selaras antara berita dengan kenyataan. Sedangkan dusta adalah ketidaksamaan antara khabar dan kenyataan. Pengertian inilah yang dipakai di kalangan jumhur ulama. Okey? Jujur ini dipakaikan kalimah kerana apa? Jujur dia berkata betul dan apa yang berlaku pun betul. Al-kadhib dia kata tak betul, apa yang berlaku dah lain. Itu kadhib. Beza. Ya, apa yang dikata dengan apa yang diberita itu berbeza. Maka itu kadhib, penipu. Adapun jujur itu apa yang dikatakan dan apa yang diberitakan sama. Okay, ini jumhur ulama dalam mentafsirkan kalimah tersebut. Kedua, di dalam hadis. Di dalam hadis ada perintah agar berlaku jujur kerana kejujuran menghantar kepada kebaikan. Sedangkan kebaikan adalah jalan menuju ke syurga. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Infitar, sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar. Ya, dia termasuk dalam istilah bakti adalah orang yang jujur itu mendapat kenikmatan di atas nikmat yang besar di sisi Allah. Kerana apa tuan-tuan dan perempuan, sifat jujur ini tidak dimiliki oleh orang munafik. Sifat kadzib ini, penipu ini yang dimiliki oleh orang munafik. Maka oleh kerana itu orang yang jujur dia akan berterusan dengan kejujurannya. Adapun orang munafik dia tidak akan jujur. Apatah lagi waktu dia bersendirian. Subhanallah. Ya, alhamdulillah makin saya rujuk dalam maklumat-maklumat ni agak menarik tuan-tuan dan perempuan. Memang tidak dinafikan solat adalah membezakan antara seorang Islam itu yang betul-betul ikhlas kepada Allah ataupun orang munafik. Melewatkan waktu solat itu mengisyaratkan perbuatan itu adalah perbuatan orang munafik. Kita saja lewat. Diikuti pula, ya, solat malam seperti solat sunat yang bersendirian, memerlukan kita bersendirian, ya, tidak dimiliki oleh orang munafik. Orang munafik tak ada solat sendirian. Ya, sedekah online saya senyap-senyap, tak ada. Oleh kerana itu kita cuba membuatnya di saat orang munafik tidak mampu untuk membuatnya. Kerana kita nak melepaskan diri kita daripada sifat munafik. Tuan-tuan dan perempuan, ini adalah peluang kita untuk membuktikan. Maka jaga solat kita, terutamanya lelaki berjemaah, ya, dan perempuan awal waktunya. Jangan sikit-sikit, alah tengah masak, sikit-sikit, alah tengah masak, esok lagi tengah masak. Jangan jadikan, rancangkan kita punya masakan. Ya,
Masakkan awal ataupun masak benda yang boleh sampai pada waktunya, kita tutupkan api, tak menjadi masalah. Subhanallah. Ketiga, kejujuran adalah akhlak yang mulia yang dapat diraihkan dengan membiasakannya dan berusaha dengan bersungguh-sungguh. Kerana hanya orang yang selalu berusaha jujur pada setiap perkataan maupun perbuatan saja yang pada jiwanya akan teracap kejujuran. Selanjutnya, kejujuran akan menjadi tabiat sehingga dia tergolong dalam orang yang jujur lagi berbakti di sisi Allah. Ya, subhanallah. Ajar. Ya, ajar. Tuan-tuan dan puan-puan, saya teringat benda ni diajar di waktu kecil. Bagi kita yang ada akal, diajar. Kalau dulu tak ada, tak apa. Maka bila kita dah faham, baru kita ni. Saya teringat mak saya ajar saya. Ya, kalau jumpa 5 sen pun tak boleh ambil. Tanya siapa punya. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, menyebabkan kita jumpa 5 sen di tepi jalan pun kita tak ambil. Menyebabkan sekali tu saya jumpa pada tahun 70-an. Ya, sewaktu di Perak tu saya jumpa RM50 waktu tu di tepi jalan. Takut nak ambil. Ambil bagi kat mak. Siapa punya duit ni mak? Tak tahu. Menggigil tangan waktu tu. Subhanallah. Tuan-tuan dan perempuan, amat penting didikan itu dari kecil. Yang alah tak apa, 5 sen je, tak apa. Jangan. Untuk anak-anak perlu diajar. Kerana apa? Kerana di situlah datangnya, dia tak suka nak makan duit orang. Ya, bukan duit aku, buat apa aku? Ya, insya-Allah dia akan berkekalan sampai ketua, tak berminat langsung kalau bukan duit dia. Malah rasa bersalah kalau tersilap. Malah rasa nak bagi balik yang mana dia tersilap. Tu dia kesan dia. Subhanallah. Tuan-tuan dan perempuan, Allah akan bagi dia beribu-ribu nilaiannya, beratus ribu cash. Dia tak berminat, bukan duit aku. Ya, subhanallah. Saya teringat dalam bab ini, ya, dahsyat. Ya, dahsyat. Allah bagikan begitu sekali kejujuran. Alhamdulillah. Ya, Allah ampunkan dosa mak ayah saya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, yang telah membimbing saya kepada agama yang benar ini. Ya, saya sentiasa mendoakannya. Kenapa? Banyak diajarnya, kejujurannya, bercakap benarnya, jangan lawan mak ayahnya, jangan. Alhamdulillah, kita dari kecil kita diajar begitu. Hormat orang tua, berbicara, jaga adab. Subhanallah. Saya, bapa saya tegur saya, jaga adab. Ya, berkata-kata tu, nak cakap tu, kena jaga. Seolah bahasa baku, kita kena guna. Maksudnya, maaf kata ya, saya bagi contoh. Ya, mana atuk kamu? Kita diarahkan cakap elok-elok, buang air. Ataupun dia kat tandas. Cakap macam tu. Waktu tu saya silap. Kita cakap kalimah yang biasa orang sebut. Kasar bunyi. Ayah saya tegur, jangan cakap macam tu. Jaga akhlak kamu. Cakap elok-elok. Beradab dalam berbicara. Alhamdulillah, sampai kita tak reti nak bercakap, itu asal benda-benda kalimah yang kita dengar, ya Allah kasarnya kalimah. Kita tak takut nak bercakap. Tak reti nak bercakap. Bahasa-bahasa yang tidak standard tu. Disebabkan didikan. Oleh kerana tu didikan waktu kecil amat penting. Ya, anak tu dididik dari kecil supaya bahasa terjaga, adab dia terjaga, akhlak dia terjaga. Bila bercakap, sembang dengan orang tua tu, kita duduk, pergi duduk sana. Jangan dengar orang tua bersembang. Macam tu sekali. Ya, kita pun duduk. Bila datang orang, terus tahu buat kerja, pergi ke dapur, siapkan air apa semua untuk tetamu mak kita, tetamu ayah kita. Ya, begitu sekali sampai dididik. Jadi kita pun terlatih dalam bab-bab yang begitu, ya, terutamanya dalam bab-bab jujur, amanah. Ya, subhanallah. Baik. Yang keempat, Allah Taala telah berfirman di dalam surah Al-Ahzab, di antara kaum mukmin itu ada orang yang jujur dalam menepati apa yang dijanjikan mereka kepada Allah. Dalam surah Al-Ahzab, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Di kalangan orang mukmin itu telah membenarkan janji mereka itu dengan Allah. Yang dikaitkan ayat ini turun berkaitan dengan setengah penafsir mengatakan Mas'ab ibnu Umair ataupun golongan yang telah mati di perang Uhud. Kerana apa? Mereka telah membenarkan janji Mas'ab ibnu Umair, anak seorang kaya dan tinggalkan kekayaannya demi mengikut Rasulullah dan berhijrah ke Madinah. Dan bila yang menyebabkan Rasulullah menangis itu bila dia mati
dalam perang Uhud tu, ditutup kain itu ke atas kepala, kaki terbuka. Ditutup kaki, atas kepala dia terbuka. Maksudnya tidak ada lagi pada dirinya apa-apa keistimewaan dia masuk Islam. Tapi dia membenarkan risalah Rasulullah. Dia beriman. Kenapa? Dia mahukan kekayaan di syurga. Dunia belum lagi dia dapat. Berbeza dengan para sahabat selepas berlaku Fathul Mekah, yang mana kedudukan mereka dahsyat, ya, berbagai-bagai harta ghanimah mereka dapat dan mereka memiliki kekayaan yang cukup dahsyat, ya. Dan mereka, ayat ini turun disebabkan mereka yang sabar permulaan dalam perjuangan mempertahankan Islam. Baik. Kemudian kejujuran itu, maksudnya kejujuran itu sifat terpuji yang meliputi aspek perkataan, niat maupun kehendak. Barang siapa dalam setiap aspek dihiasi dengan kejujuran, maka dia tergolongan orang yang jujur. Kerana bentuk mubalaghah dari as-siddiq dalam ayat ini sesuai dengan konteks perbicaraannya. Ya, kalimah as-siddiq dalam ayat ini adalah ditujukan dalam bentuk yang betul. Okey, baik. Keenam, hadis ini merupakan dalil yang memberi ancaman terhadap para pendusta. Kelima, dusta merupakan akhlak tercela yang diperolehi oleh pelakunya kerana dia terbiasa dengan berdusta. Selanjutnya, ia menjadi tabiatnya. Kemudian Allah mencatatkan dirinya sebagai pendusta. Dan na'udzubillah min zalik, bila kita dah mula mendusta, sedap. Dusta ni sedap. Mula menipu, dia kira nak menipu lagi. Mula menipu, dia nak berjaya, dia nak buat lagi. Lepas tu, bila tak berjaya, padan muka. Ya, berbahaya. Tapi anak-anak kita kena tegas. Kena tegas. Kalau kita tengok CCTV apa yang anak kita buat tu, tanya dia, apa kamu buat? Dia pusing-pusing, ittaqillah. Nasihat dia. Takut pada Allah. Ayah tak nampak tetapi Allah nampak. Cakap betul. Kalau dia pusing juga, pak sekali. Ya, supaya dia dididik dengan betul. Ayah tahu apa yang awak buat. InsyaAllah Allah bagi tahu. Ya. Lepas kita tengok CCTV je. Okey, baik. Keenam, tapi dalam bab ini tu yang menarik tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang macam kami ada sekolah kan. Saya ada sekolah tahfiz ya. Kita mempunyai pelajar, alhamdulillah, esok lusa mula kita operasi balik seperti yang ditetapkan oleh government, SOP yang ketat. Maka kita mendapati pelajar-pelajar ni berbagai-bagai. Tuan-tuan dan puan-puan yang memang setengah tu penipu, kaki tipu betul. Aduh, letih. Tapi alhamdulillah saya ni pernah pelajar Pakistan. Ya, maksudnya otak keling tu ada lagi dalam minda ni bagaimana nak belit mereka. Ya, sampai dia menipu, ada satu isu yang besar tu. Dia pusing cakap dia tu. Ya, dia pusing cakap dia tu begitu dahsyat. Saya dah kira 70% percaya. Ustaz-ustaz lain yang bertanya tu soal jawab 97%, 95 ke 97% mereka kata dia cakap tu betul Ustaz. Tapi saya tak puas hati. Ya, kita sebagai orang yang tua kat sini, orang yang pengalaman, kita tahu benda ni mustahil. Ya. Dalam kejadian tu, maka saya pun guna Allah bagikan idea kepada saya untuk belit dia. Sekolah ni dulu tak ada CCTV, sekarang ada dah. Ya, tak ada CCTV. Lalu saya kata kat dia, okey, duduk di sini, Ustaz nak tanya awak betul-betul. Saya ambil komputer saya, kan. Kalau awak cakap tak betul, awak kena. Ustaz buka CCTV dalam komputer Ustaz ni, tengok apa yang awak buat, awak kena. Kalau awak cakap tak betul. Waktu tu tak ada CCTV. Tapi kita terpaksa belit juga. Ya. Maka kononnya kita buka lah. Buka, pasang switch. Awak cakap betul-betul ya. Terus cakap betul-betul disebabkan CCTV. Terus cakap betul. Saya tanya satu-satu. Kat mana? Kat sini. Mana dia? Dia buat begini. Dia cerita kat sini begini-begini. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Tapi Allah nak bagi petunjuk lah. Dan budak tu pun Masya Allah. Baik juga. Yalah, waktu kecil ni nakal tu lebih sikit. Baik. Ala kulli hal. Ya. Dalam bab-bab yang begini, jangan ajarkan anak-anak kita berdusta. Jujur. Kalau salah pun, akui jujur. Penting sangat. Seperti mana Ka'ab Ibn Malik yang tak pergi jihad dalam perang Tabuk, yang 3 orang tu mengaku mereka buat begitu. Mereka jujur. Yang lain semua menipu Rasulullah. Dia kata, kalau aku tipu Rasulullah, Allah bagaimana pula?
Allah aku tak boleh tipu. Lalu baik dia buat keputusan, aku bercakap jujur. Maka cakap jujur. Mungkin marah orang sekejap je, tetapi kejujuran itu diiktirafkan. Berbeza dengan orang yang menipu tetapi ya akhirnya Allah bongkarkan. Baik. Kelima, dusta merupakan akhlak tercela yang diperolehi oleh pelaku kerana dia terbiasa berdusta, selanjutnya akan menjadi tabiatnya, kemudian Allah mencatatkan dirinya sebagai pendusta. Na'udzubillah min dzalik. Kita minta lindung kepada Allah kerana kita takut neraka Allah, kerana pendusta kedudukan dalam neraka, ya. Keenam, hadis ini merupakan dalil yang memberi ancaman terhadap para pendusta. Kerana dustalah yang akan mengantarkan pelakunya sampai berani melakukan kefasikan dan kemaksiatan. Setelah itu seluruh amalan dan perkataannya bertentangan dengan kenyataannya dan bertolak belakang dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Padahal tidak taatnya kepada Allah menjerumuskan kepada kecelakaan yang terakhir, iaitu di neraka. Dengan arti kata lain, ya, keenam ini menceritakan hadis ini merupakan dalil ancaman. Ancaman bagi orang yang dusta, dengan kedudukannya dia akan ditobak ataupun dicop sebagai pendusta di sisi Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai perbuatan yang jahat itu Allah cop kita. Ataupun itu yang kita nasihatkan kepada anak-anak. Jangan kamu buat jahat sampai orang tengok kamu, orang kata kamu begitu. Ya, kita nasihatkan kepada pelajar. Jangan sampai orang kamu buat benda yang tak baik, orang kata kamu ni budak tak baik. Jangan. Jadi akhlak kita bila tersilap tidak mengapa, mungkin berlaku, tidak dinafikan akan berlaku, tetapi jangan diistimrarkan, jangan diteruskan dengan kesilapan. Beristighfar, bertaubat, selesaikan masalah kita, semua kesilapan dan kesalahan kita selesaikan masalah kita dengan taubat. Ya, amat penting. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah dalam hadis ini amat penting dan amat berat arahan yang Allah berikan kepada kita supaya kita lakukan. Yang ini bersifat jujur dan bukan bersifat penipu. Jadi kita hiasikan sifat-sifat tersebut kepada diri kita dan keluarga kita, supaya kenapa Islam memerlukan seorang yang jujur dalam mempertahankan agama ini. Jadi kalau kita masih tidak jujur, na'udzubillah, Islam tidak memerlukan kita. Jadi jujurkanlah diri kita dan mudah-mudahan kita menjadi pembantu agama ini, pembantu Islam yang maha hebat ini. Wallahu a'lam bisawab, dan insya-Allah mudah-mudahan kita sambung lagi pada masa yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta